Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Masya Allah, Etan 33, Latifah Maziah, Alisha Love, Bro Azmizam. Salam Jumaat yang barakah. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat di FB, mana? Muhammad Hilman. Ya Nur, apa khabar semua? Sahabat-sahabat di IG ni umur berapa ya? Boleh tak bagi tahu? Anda umur berapa ni? Biasa orang kata IG ni kan, lebih kepada anak muda. Okey, ada Suryani daripada Singapura. Lapor daripada Singapura. Dah tahu dah saya akan tanya, jadi terus bagi tahu ya. Aliza Cik. Subhanallah. Okey, Arifah Ipah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, terima kasih Arifah Ipah ingatkan kita. Ya, Nur Hazlinda kata pagi tadi tunggu juga live Ustazah. Mohon maaf, saya kurang sihat. Saya tak dapat live pagi tadi. Cuba juga, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan sambung kuliah Kitab Riyadhus Shalihin pada hari Isnin ni bagi memulakan tajuk Bab Sabar. InsyaAllah. Moga bersabar untuk tajuk sabar start hari Isnin ni insyaAllah. Tapi malam ni ada satu ceramah tajuk yang sangat baik, iaitu syurga bagimu wahai wanita. Macam itulah. Syurga buatmu isteri. Tapi saya akan umumkan kepada wanita. Tapi orang lelaki pun boleh hadir. Kan kata untuk wanita je tu Ustazah. Masya Allah, ada Nina Muhammad, Siti Nur Syazwina, Di Ana, Zaitun Adam, Cempaka Maisara, Ifa Yahya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, umur 49 tahun Maziana. Baru tengok IGA ada live pula. Ya, Enshaz. Okey. Pukul berapa? Baru mula ni. Pukul berapa? Semoga cepat sembuh. Okey, ya. Oh, ada umur 48. Okey, tengok Nur Syihan ni umur 20. Oh, maksudnya yang main IG ni bukan hanyalah remaja-remaja ke Masya Allah, Alhamdulillah. Lagi kita tengok lagi sahabat-sahabat di FB ada lagi. Kita tengok Siti Roziani Wani, Emin Oshikin. Okey. Saya ini sementara. Mana jam ya, Dik? Pukul berapa sekarang? Pukul 4.11. Kita ada lebih kurang masa 30 minit lah sebelum asar. Kan asar dalam 4.40 kalau Negeri Sembilan ni. Ini santai saja kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Tak adalah tajuk khas ke perkongsian ke apa. Saya sekarang berada di galeri. Galeri Ustazah Asma tutup. Sepanjang PKPD tutup terus. Memang tak ada terima apa-apa customer, memang tutup terus. Jadi saya duduk dalam galeri lah ni. Kalau tanya kenapa Ustazah tak pakai emas apa, ini macam rumah saya juga. Ni pun tak ada orang lain ni, saya dengan hanya beberapa orang saja. Okey, saya nak mula dan nak bagi peluang siapa-siapa nak tanya apa pun soalan. Oh, apa nama FB Ustazah? Ada yang tanya di IG. FB saya, Mirida Asa, betul. FB saya bernama Ustazah Asma Harun. Page Ustazah Asma Harun. Orang IG sila follow di FB sebab kita lebih aktif di FB. Dan banyaklah beza lah. Sebab FB tu memang saya handle sendiri. Okey, lagi-lagi saya nak pick up je mana-mana soalan. Saya umur 51, asal Indonesia, Siti Prihatin. Masya Allah. Oh, ada umur 15. Daniel Muhaimin, umur 15. Terima kasih. Kamu remaja tapi kamu follow Ustazah ya. Kenapa kamu follow Ustazah? Mak saya share live Ustazah pada saya di Senovanodin. Okey. Di Sonofanodin. Masya Allah. Moga kamu menjadi suami yang soleh. Saya dah baca Sahabat Dunia Akhirat best sangat. Siap bagi hadiah kawan, dia pun suka. Sofia, terima kasih sangat. Ya Ustazah, negara kita makin tenat. Masya Allah, betul-betul. Semalam 8,000 lebih kan, semakin tenat. Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat, saya nak tengok ada siapa tak? Okey, tengok kita ada soalan yang pertama.
Ustazah, boleh tak sekiranya seorang isteri bersedekah tanpa pengetahuan suami? Okey, sekarang anda boleh tanya apa pun soalan umum. Soalan apa pun. Kalau soalan peribadi, kamu kata kamu tanya bagi wakil orang lain. Tak perlu sandarkan pada diri sendiri. Soalan terbuka. Jangan malu untuk bertanya. Ni saya tengok. Okey. Masya Allah. Yang tanya tadi, boleh tak sedekah? Nanti kan kamu pilih soalan. Boleh tak isteri bersedekah tanpa minta izin suami? Pertama, sebenarnya isteri dengan hartanya, dengan duitnya, hasil daripada ikhtiar dia sendiri, kan, duit dia sendiri, dia boleh saja melakukan sedekah secara sembunyi ataupun tanpa pengetahuan ataupun tanpa izin suami. Ia tidak menjadi satu dosa. Subhanallah. Namun sekiranya kita memberitahu, mungkin suami ada hajat dia, mungkin dia ada, ya subhanallah, kalau tak jadi kebiasaan, jadi eloklah kita beritahu. Dan insya-Allah bila kita bagi tahu suami, selamat saja daripada riak. Mungkin kalau orang lain tahu kita sedekah, kita teruji sikitlah keikhlasan tu. Tapi suami kan, orang yang dah selalu dengan kita, kenal kita, bang saya nak sedekah sikit ni. Bang, duit awak bagi hari tu saya bagi kat ni . Dan kalau pun tak maklum, tak bagi tahu, tidaklah menjadi satu dosa, bukan jadi syarat wajib. Subhanallah. Jadi, melainkan kalau itu daripada duit belanja suami, tiba-tiba tak cukup pula. Lepas tu suami tanya, hari tu kan saya dah bagi, kan, untuk beli barang dapur apa, saya dah sedekah. Itu kenalah minta izin sebab daripada harta suami. Jadi harap jelas ya, simple saja sebenarnya jawapannya, dibenarkan boleh, tetapi eloklah minta izin. Apa-apa perkara yang melibatkan hak suami wajib minta izin. Contoh, kalau kita nak puasa sunat, kan kena minta izin suami. Apa kaitan dengan suami, hak suami? Kalaulah suami ada plan, ada keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri pada siang hari, maka sebab itu mungkin kalau minta, bang esok saya nak puasa sunat Khamis boleh, puasa Isnin. Suami kata tak apalah, tak payahlah bagi esok, tak payahlah minggu depan lah. Mungkin suami tu ada keinginan malamnya, tetapi dia kata tangguhkan esok lah sebab malam tu tengok kita penat ke apa. Jadi itu ada hak berkaitan dengan suami. Bila kita puasa sunat, terhalanglah keinginan dia. Sama juga dengan contohnya kita sedekah daripada hasil suami bagi nafkah, tiba-tiba kita buat sedekah, lepas tu kita minta balik, itu kan ada kaitan dengan hak suami. Masya Allah, untuk kita menjaga hartanya. Faham ya? Okey, soalan seterusnya. Jualan kat Shopee macam biasa ke? Ya, jualan dekat Shopee berjalan seperti biasa. Shopee Ustazah Asma ialah Galeri UAH. Itu akaun kita, Galeri UAH. Subhanallah. 11 tahun. Oh, muda lagi, ada umur 11 tahun ikut saya punya live ni. Saya duduk ni saja duduk. Ada umur 9 tahun, 19 tahun. Saya baru umur 13 tahun. Saya sihat, insya-Allah saya makin sihat. Terima kasih. Saya 17 tahun, 37 tahun. Sesuatu yang perlu diamalkan dalam menghadapi ujian COVID yang melanda family saya. Okey, sekarang ada sahabat kita ni, satu keluarga dilanda COVID. Boleh amalkan subhanallah, doa daripada surah Ibrahim. Surah Ibrahim ke surah Asy-Syu'ara? Wa idza fa idza maritu wa Asy-Syu'ara ayat 80. Cek. Subhanallah, ambil doa ni, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Itu juga doa yang biasa saya amalkan bila sakit. Dan insya-Allah mujarab, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah angkat sakit. Sakit kepala, saya akan pegang kepala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkan. Allahu akbar. Ustazah, dah COVID nak pegang kat mana? Pegang je lah kat mana-mana. Tak pegang pun tak apa sebenarnya. Cuma bila kita ada tempat yang sakit tu, kita akan lagi mendalam lah rasa tu. Bila sepegang tu kan. Contohnya, sakit. Kenapa sakit badan ni? Ya Allah, wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Okey, surah Asy-Syu'ara ayat 80. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Subhanallah. Itu doa Nabi. Betul, doa Nabi Ibrahim. Sebelum ni yang saya tahu doa Nabi Ibrahim. Cuma tolong sahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan dialah yang menyembuhkan. Subhanallah. Ustazah nak tanya macam mana hukumnya kalau mu'alaf tapi ada tatu, solat semua macam mana Ustazah? Apa yang perlu dilakukan? Okey, subhanallah, mu'alaf ada tatu. Mu'alaf ada tatu. Ya, unit penyidikan tak ada seorang pun ke datang? Wa idza maridtu fahuwa yashfin, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Baiklah, berkenaan dengan mu'alaf, kalau ada tatu tidaklah diwajibkan untuk dia buang tatu tu semula. Nak buang tatu sakit. Memang sakit. Buat tatu pun sakit, tapi buang lagi sakit. Dan ia boleh mendatangkan mudarat yang sangat berat. Kan, bahagian kulit tu akan dibakar untuk dimasuk sebab dia dah bersatu dengan kulit. Dia macam potong kulit lah, macam hiris lah. Kan, dia akan dibakar ni semula. Subhanallah. Okey, kita lihat. Nabi SAW bersabda, memang dilaknat. Orang yang buat tatu semua ni dilaknat. Bolehkah memeluk Islam jika mempunyai tatu? Tak ada masalah. Syarat sah untuk memeluk Islam tidak terhalang pun. Perlukah golongan mu'alaf membuang tatu pada badan? Okey, mula-mula perlulah mereka berikhtiar. Kan, kalau ada teknologi, ada cara yang tidak bahaya, ya ikhtiar. Subhanallah. Jika tidak mudarat dan ada teknologi, hari ini macam-macam teknologi. Kan, untuk kulit apa, untuk membuang tatu tersebut tanpa memberi mudarat, sakit sikit tu normal lah, maka afdal untuk dia buang. Namun jika dia tidak mampu, mungkin keuangan ke, dan tak ada teknologi, mungkin tatu dia tu tatu yang lain, maka dimaafkan. Dia tak perlu buang, insya-Allah solat mandi wajib ke, wuduk ke, semuanya sah. Jadi itu adalah dia lakukan ketika jahil dia sebelum masuk Islam. Jadi dimaafkan. Subhanallah, menarik juga kan buat soal jawab ni. Ada soalan lagi, sahabat-sahabat banyak ni. Okey, ada yang buat doa. Saya dah mula amalkan ayat tu. Alhamdulillah, subhanallah. Lagi, keajaiban berlaku kat rumah tangga. Kami bersatu kembali. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah, terima kasih. Popcorn berkongsi. Assalamualaikum Ustazah. Asbab ayat Ghafir yang Ustazah ajar, Alhamdulillah, keajaiban berlaku kat rumah tangga kami. Kami bersatu kembali dengan tiba-tiba. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Kami bersatu kembali dengan tiba-tiba. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih sangat kepada sahabat yang menggunakan nama Popcorn JH. Saya tak erti nak baca. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mungkin ada orang yang tak tahu dan tak pernah dengar. Ada sebenarnya cerita yang saya pun mendapat surah Ghafir ayat 44 ni dalam satu situasi yang panjang ceritanya. Tapi insyaAllah, siapa yang dah tahu cerita tu mungkin dah tahulah. Tapi ada yang tak tahu, saya akan cerita semula, bukan sekarang. Surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Subhanallah, saya sangat-sangat jatuh cinta dengan ayat ni. Semua ayat Quran kita jatuh cinta. Tapi tuan-puan sekalian, sungguh ayat ni sangat luar biasa. Kita tengok ada seorang sahabat kita cerita, dia ada masalah rumah tangga yang kronik sebenarnya. Dan dia kata asbab beramal dengan surah Ghafir ayat 44, kami kembali bersatu dengan tiba-tiba. Masya Allah. Tuan-puan, kadang-kadang masalah rumah tangga, asbab sihir ada, asbab dengki manusia ada, gangguan jin syaitan yang memang nak pisahkan kita suami isteri. Dia tak boleh ganggu kita, ganggu suami. Tak boleh ganggu suami, ganggu anak-anak. Kadang dia ganggu dari sudut ketidakredaan kita kepada rezeki dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, hari tu kan saya ada jumpa ada seorang hamba Allah yang buta matanya. Buta matanya, tapi dia seorang hafiz Al-Quran. Seorang hafiz Quran, mata buta, tak pernah melihat dunia. Tapi hafaz Quran 30 juzuk. Seorang guru, seorang alim. Masa tu saya pergi satu pondok. Kemudian dia tahu saya hadir. Dia pun tanya, Ustazah Asma. Dia kenal saya. Dia kata saya dengar ceramah Ustazah. Saya selalu dengar ceramah Ustazah. Saya pun rasa malu. Saya kata, ya Allah Ustaz orang alim, Ustaz mengajar di pondok ni. Kemudian Ustaz pula hafaz Quran dan Ustaz tak pernah melakukan maksiat mata, Ustaz orang alim. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya nak tanya satu soalan kat Ustazah.
Dia pun sebut surah Ghafi ayat 44 yang ustazah beri, yang ustazah share tu, subhanallah. Dia tanya bagaimana kita nak beramal ustazah. Saya terus malu, saya kata ustaz, subhanallah, saya malu dengan ustaz. Ataupun ustaz ada nak tegur saya ke? Saya memang kalau jumpa orang alim, orang buta hafaz Quran, saya rasa ya Allah, rasa macam dia ni, orang-orang yang begini, dia melihat kita dengan mata hati, bukan dengan mata zahir tapi mata hati. Saya ingat dia tanya sekadar nak menguji. Saya kata, ustaz nak uji saya ke? Umur dia dah 50 lebih kurang. Ustaz nak uji saya ke ataupun ustaz nak tegur saya? Ada silap ke yang saya sampaikan? Tazkirah saya, pesanan saya berkaitan dengan tak perlu baca. Ada yang tanya, perlu wuduk ke? Tak perlu wuduk, boleh baca anytime. Apakah maksud ayat tu? Ustaz ni bila tanya kan, saya pun kata, Pak Ustaz, ada silap mana-mana ke ustaz nak tegur? Tak, ustazah tak. Tapi ayat tu sangat hebat ustazah. Saya cuma tanya, ada ke ataupun ada kaifiat, ada kaedah ke nak beramal dengan ayat tu? Subhanallah, muslimin muslimat, maksud ayat tu bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Boleh tak cari ayat tu penuh? Itu adalah ayat daripada Nabi mana? Itu pun doa seorang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Boleh tak ada 1 jam? Bila saya live kan kena ada 1 jam kat situ supaya saya boleh bajet masa. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Dan ufawwidu membawa maksud menyerahkan bulat-bulat. Dia ada banyak maksud, ada banyak perkataan yang bermaksud penyerahan diri. Tapi bila sebut wa ufawwidu, dan aku menyerahkan bulat-bulat urusanku, wa ufawwidu amri urusanku, dan aku menyerahkan bulat-bulat urusanku ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah basir, maha melihat, bil ibad, keadaan hamba-hambanya. Dek, ambil jam depan tu je. Tak payah nak pergi ambil ke atas. Ambil jam atas tu je. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya dialah yang maha melihat keadaan hamba-hambanya. Subhanallah. Mana keterangan ayat tu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kamu boleh tekan je sabab nuzul. Nanti akan jumpa surah Ghafi ayat 44. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian. Okey, saya dah ambil 3 soalan kan, dan kita dah kupas juga. Boleh baca, ustazah saya tengah uzur, tengah haid, boleh baca tak? Boleh, niat doa, niat zikir. Tengah haid, tengah ada masalah. Ayat ini untuk semua. Tengah ada masalah, tengah sakit, tengah buntu, tengah cari jawapan. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan bulat-bulat urusanku, masalahku, kesedihanku, kebimbanganku, kesempitan hidupku, apa saja, ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkaulah maha melihat keadaan hamba-hambamu. Bila kita sebut kaifiat dia, subhanallah, ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh seorang lelaki mukmin yang merupakan pengikut kepada Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, meskipun ucapan sebegini dan juga ucapan Nabi Yunus alaihi salam sebelumnya tidak disertakan dengan unsur talabah permintaan, namun ia boleh dibaca sebagai doa. Kerana ini adalah sebenarnya jawatan Mufti Wilayah Persekutuan. Anda boleh rujuk Mufti Wilayah Persekutuan yang membahaskan tentang ayat ni. Setelah saya share dan menjadi viral ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, kemudian tuan-puan sekalian, Masya Allah, banyak pihak yang kecam juga. Dia kata ini bukan doa. Ustazah ajar satu ayat yang bukan doa. Subhanallah, kemudian dijenihkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang membahaskan tentang beberapa jenis doa daripada ayat Quran. Termasuk doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab tak ada pun Rabbana ke Allahumma ke, dia macam tak ada ayat dalam bentuk tuntutan menuntut daripada Allah. Tetapi ia tetap dikira sebagai doa kerana kandungan isi maksud. Subhanallah. Sama juga dengan doa Nabi Yunus tu. Ia tak ada pun Rabbana Allahumma depan, tak ada.
Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin juga termasuk dalam doa. Jadi begitu juga dengan doa ini, ia adalah doa seorang lelaki mukmin, lelaki soleh beriman, pengikut Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, terima kasih kepada yang ingatkan saya. Saya ingat dulu, masa awal-awal saya share dulu, saya dapat banyak sangat perkongsian, banyak sangat luahan yang memberitahu keajaiban selepas beramal dengan ayat tersebut. Yang saya ingat, saya ada pergi ceramah dekat Kedah masa tu. Dekat Kedah ataupun dekat Perak. Tapi dekat Kedah saya rasa. Ada seorang seorang wanita yang dah nenek, umur dah 60 lebih. Dia kata, Ustazah, hari itu cucu jatuh macam mana cucu. Lepas tu jatuh dan koma. Masya Allah. Jatuh koma kritikal dekat ICU. Berapa lama Ustazah? Berapa lama tak sedar, doktor kata macam kritikal, tak ada harapan, darah beku. Anak saya tak tentu arah, menangis apa semua. Kami semua tak tentu arah. Naik turun tangga, buat itu, buat ini, macam-macam ikhtiar kami buat. Kebetulan satu hari saya dengar ceramah Ustazah tentang ayat tersebut. Masya Allah. Saya beramal dan saya minta anak saya, ibu ayah ni, kepada cucu saya ni yang sedang koma ni. Saya tengok cerita detail dia macam mana. Anak kecil umur 2 tahun ke 3 tahun koma, kritikal yang doktor kata tak ada harapan. Maksudnya darah beku tu tak nak buat apa, macam tu lah kan. Dia kata, ya Allah Ustazah, saya ni naik turun tangga kan, pergi ziarah cucu. Saya rasa macam dah gelap sebab memang sayang sangat. Mak ayah dia lagi teruk. Keadaan mereka tu macam tak bermaya sangat. Saya kata, baca ayat ni dengan maksud sampai rasa tenang. Subhanallah, dia kata, Ustazah, mula-mula kami semua baca dan ulang dengan maksud, wa ufawwidu amri ila Allah, daku menyerahkan urusanku kan, anak yang sakit ini, anak yang kritikal ini, ila Allah, kepadamu ya Allah. Serah bulat-bulat anak ini kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Engkaulah yang maha melihat keadaan hamba-hambamu. Engkau melihat keadaan kesedihan kami, kebimbangan kami, ketakutan kami akan kehilangan anak ni. Engkau melihat ya Allah. Dia kata, Ustazah, peringkat awal kami beramal dengan doa tu, keresahan hati kami berapa hari yang susah nak redha dengan anak ni, tiba-tiba jatuh sakit macam ni. Yang pertama tenang Ustazah, yang pertama tenang. Anak saya yang perempuan yang tak boleh makan berapa hari sebab anak dia tiba-tiba kritikal. Anak sehat comel tiba-tiba sakit kritikal, yang kemurungan, tak nak makan, tak nak apa. Tenang. Sebab apa? Ayat tu dia meresap dengan sangat luar biasa. Kenapa Allah rakam ayat ni di dalam Al-Quran? Memang ia bukan doa seorang Nabi, tapi doa seorang mukmin lelaki soleh, pengikut Nabi Musa AS. Tapi dirakam di dalam Al-Quran menjadi wahyu Allah, menjadi firman Allah. Subhanallah. Dia ada kisah dia ada sebab nuzul dia. Ada tak dek? Jumpa tak? Kisah. Dia ada kisah sebenarnya sehinggalah ayat tu disebutkan oleh lelaki soleh tersebut. Dia berkaitan dengan dakwah juga. Agak lama ya kamu nak bagi kepada Ustazah. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Dia kata, Ustazah, pertama, kami boleh tenang, kami boleh kuat. Dan masa tu, saya sebagai mula-mula rasa macam duduk cakap kat doktor, tolong selamatkan cucu saya, doktor, buatlah yang terbaik, doktor. Saya buat solat hajat satu. Fokus satu je supaya anak ni, cucu ni sembuh. Tapi bila saya sebut, wa ufawwidu amri ila Allah, aku menyerahkan urusanku ni kepadamu ya Allah, bulat-bulat. Masa tu saya lapang Ustazah, saya kata kalau Allah nak ambil cucuku ni, aku redha dah. Kalau Allah nak ambil, ambil lah. Soalnya begitu. Dan saya tak letak beban untuk selamatkan anak, untuk supaya anak ni selamat. Dan tak ada nak salahkan siapa-siapa kecuali ibu dia ke apa. Dan masa tu anak saya pun sebut, Mak, saya redha Mak. Kalau Allah nak ambil, saya dah serap bulat-bulat kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Daku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepadamu ya Allah. Aku serahkan anakku ni sepenuhnya kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkau lah maha melihat keadaan hamba-Mu. Lepas tu dia kata, Ustazah, dalam tempoh satu hari macam tu, kami baca-baca. Rupanya Allah nak uji kami redha ke tidak saja. Tiba-tiba kami dapat panggilan daripada doktor mengatakan anak itu sedar. Dan Ustazah, cucu saya kembali pulih
sepenuhnya. Doktor kata miracle, doktor kata terkejut. Macam mana anak ni yang doktor kata dah tak ada harapan, dah 50-50, doktor kata 50-50, harapan tak ada tinggi. Kata ustazah, doktor pun terkejut dan kami semua terkejut. Sejak daripada tu dia kata kami belajar satu perkara. Allah uji kita, Allah nak sampai tahap kita betul-betul serah bulat-bulat kepadanya. Dan Allah ajarkan kita satu ayat penyerahan bulat-bulat dalam surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu mawa maksud. Dan aku menyerahkan bulat-bulat sepenuhnya. Amri, urusanku. Urusan umum. Sakit, kesusahan. Susah ni. Hutang banyak ni. Sempit hidup ni. Hilang kerja ni. Serah bulat-bulat. Kesusahan, kesedihan, kesempitan kita ni. Ilallah, kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan hamba-Mu. Engkau maha melihat keadaan aku yang sedang sedih, sedang susah ni, sedang lapar ni, sedang banyak masalah ni, baru hilang kerja ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya masa dengar cerita tu, saya menangis dan ibu ni kata, ustazah, terima kasih, subhanallah. Memang kami syukur saya syukur dapat cucu balik, Allah pulangkan kembali. Tapi kesyukuran saya lebih nikmat adalah saya memahami ayat dan saya pernah melalui satu proses penyerahan bulat-bulat kepada Allah. Itu sangat nikmat dan Allah berikan. Dan kalaupun Allah tidak kembalikan cucu tu, saya redha. Dan mak dia masa tu dah boleh terima apa pun, dah tak desak-desak doktor, dah tak salahkan diri sendiri. Yakin bahawasanya sebaik-baik urusan adalah bila diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kisahnya tuan-puan sekalian, kita baca sikit ayat ni, masya-Allah. Kisahnya bermula dengan tafsir ayat ke-44 surah Ghafir. Lelaki mukmin itu berkata, kamu sudah tentu akan mengetahui kebenaran apa yang aku katakan kepadamu. Dan aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku, untuk menjagaku. Wa ufawwidu tu kalau kita baca Al-Quran pun, dia diterjemahkan dengan menyerahkan bulat-bulat urusan. Sesungguhnya Allah maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Masya Allah. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kamu pasti akan ingat kembali apa yang aku kata kepada kamu. Sekarang kamu tidak kisah apa yang aku cakap, tetapi nanti kamu akan ingat apa yang aku katakan ini. Kamu akan tahu benar bahawa apa yang aku katakan ini adalah benar. Waktu itu jika tersedar memang sudah terlambat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu dia sebut wa ufawwidu amri ilallah. Ada cerita dia, nanti saya rujuk balik, saya pening sikit baca ni. Subhanallah, maksudnya saya akan detailkan balik apa kisah sebab nuzul ayat wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan pemeliharaan Allah. Aku serahkan diriku kepada Allah memeliharaku. Dialah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita sikit lagi nak asar, masya-Allah, berapa minit. Jadi kita menghormati waktu asar supaya kita tak terlambat menunaikan solat asar. Jadi setakat ini perkongsian kita pada petang yang barakah ini. Kita ada share dua doa. Pertama, doa subhanallah, doa surah Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sakit, kita boleh baca doa ni letak di tempat-tempat yang kita sakit, ataupun tak letak pun kalau tak ada spesifik tempat sakit, iaitu surah Asy-Syu'ara ayat 80. Ini doa Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, ya Allah, Engkau lah Maha menyembuhkanku. Sahabat-sahabat nak amalkan doa lain pun tak ada masalah. Ini share daripada saya je, bukan saya kata ini satu doa. Dan untuk apapun ujian, masalah, kekeliruan, apapun kesempitan, apapun kerisauan, apapun kesedihan, sakit pun, anda boleh juga beramal dengan surah Ghafir ayat 44. Ada orang dia cari surah Ghafir tak jumpa. Ustazah, tak ada dalam Quran saya surah Ghafir. Surah Ghafir ada dua nama. Satu Ghafir, satu Al-Mu'min. Itu dua surah satu surah yang ada dua nama. Al-Mu'min pun ya, Al-Ghafir pun ya. Kadang Al-Quran betul kan Akilah? Kadang Al-Quran dia tulis dua-dua nama, kadang-kadang salah satu. Jadi dia surah, bukan surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'min dan surah Ghafir. Betul tak? Betul. Okey, Al-Mu'min dengan Ghafir ada surah yang sama. Jadi tak pelik kalau tak jumpa surah Ghafir, jumpa surah Al-Mu'min, ayat yang sama juga. Jadi sangat unik. Maksud apa surah Ghafir? Surah pengampun. Surah pengampunan. Manakala maksud surah Al-Mu'min pula membawa maksud
surah orang yang beriman. So orang beriman, orang yakin dengan Allah. Mukmin maksudnya beriman, percaya, yakin dengan Allah. Jadi dalam tu ada ayat keyakinan. Aku serahkan bulat-bulat urusanku kepada Allah. Itu ayat kita yakin dengan Allah. Once kita yakin, Allah leraikan kekusutan kita, masalah kita dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Sebenarnya plan nak unboxing juga, tapi tak sempat sebab dah nak asar. InsyaAllah tuan-puan jumpa lagi. Malam ini ada satu kuliah yang bertajuk syurgalah buatmu wahai wanita. Syurga buatmu wahai wanita. Subhanallah. Memang buat isteri. Saya nak umumkan. Nanti kalau sebut pasal isteri, sedih orang bujang, sedih orang yang belum kahwin. Jadi saya nak umum kepada wanita. Malam ni saya nak akan kongsi tip bahagia seorang wanita. Bagaimana nak bahagia dengan saat ini pun boleh bahagia walaupun tengah ada masalah. Nantikan pada malam ni jam 9 malam ya. Selamat menunaikan solat asar. Terima kasih kepada yang bagi star. Sempat lagi kau nak bagi star? Masya Allah. Sebab setiap star tu akan bertukar menjadi satu bentuk infak. Infak, keuangan yang akan menjana pendapatan untuk kami tampung kos operasi gerak kerja dakwah dan amal. Saya sekarang sedang berada di Galeri Ustazah Asma. Boleh sokong jualan kami. Kerepek untuk ngunyah-ngunyah pun ada banyak. Kerepek sedap, kerepek segar, memang sedap. Boleh tengok kan nak ngunyah-ngunyah kat rumah sekarang. Ada macam-macam produk. Pergilah ke Shopee Galeri UAH. Galeri UAH. Galeri UAH. Terima kasih ya Cahaya Kekuatan. Ada ramai yang tolong tuliskan. Terima kasih kepada semua yang tolong tuliskan. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan juga wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bagi star, moga Allah gantikan dengan star bintang-bintang yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Dan kepada yang tak bagi pun, subhanallah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oh, ada yang tanya, minta maaf saya nak pick up juga soalan ni Ustazah. Mohon pencerahan soalan saya tadi. Sedekah subuh tapi diberi pada ibu bapa atau keluarga terdekat yang susah. Afdal. Sedekah kepada ahli keluarga terdekat paling afdal. Kalau ibu bapa kita susah, adik-beradik susah, ada sepupu sepapat susah, tok saudara susah, mak saudara susah, adik-beradik yang susah, suami yang susah, subhanallah, anak yang susah, anak susah. Walaupun dah kahwin, dah ada kerja, tapi anak kita susah. Sedekah kepada ahli keluarga sangat afdal. Itu lebih utama. Subhanallah, ini disebut di dalam hadis Nabi, jawapan kepada seorang wanita. Nabi kata siapa yang memberi sedekah kepada keluarga dapat 2 pahala. Sedekah jariah, sedekah karabah. Sedekah yang pahalanya mengalir, dan sedekah karabah iaitu sedekah kepada ahli keluarga yang terdekat. Dan ada satu hadis Nabi SAW, peringatan Nabi, sesungguhnya Allah enggan memandang siapa yang bersedekah kepada yang jauh dan tidak memberi kepada yang dekat yang memerlukan. Dia ada ahli keluarga dia yang susah tapi dia tak nak bagi. Sebab dia kata, dulu tak nak tolong masa aku susah. Ada sepupu ke adik-beradik tahu susah tapi tak nak tolong. Suami susah tak nak tolong. Tapi orang luar tolong, jauh tolong, bagi madrasah, bagi sana. Tapi ada keluarga susah. Nabi kata Allah enggan memandang sedekah orang yang menolong orang yang jauh tapi tidak menolong ahli keluarga yang terdekat yang susah. Jadi subhanallah, afdal tolong ahli keluarga. Saya kira dalam musim Covid ni, kalau semua orang ada kesedaran ni, tak ada fakir miskin. Kalau semua ahli keluarga tolong ahli keluarga yang susah, sudah tentu tidak ada asnaf fakir miskin yang terbiar. Sebab semua asnaf fakir miskin kebanyakannya ahli keluarga, tapi ahli keluarga yang tidak mahu membantu. Kalau semua tolong menolong ahli keluarga sendiri, insya-Allah semua fakir miskin asnaf akan terbela. Wallahu a'lam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.